Assalamualaikum. Surah Al-Mulk, 30 ayat. Kita boleh bahagikan kepada 4 bahagian. Bahagian pertama membicarakan tentang tujuan hidup. Bahagian kedua adalah implikasi buruk mereka yang tidak ikut tujuan hidup di akhirat. Bahagian ketiga, di dunia. Implikasi mereka yang tidak ikut tujuan hidup, implikasinya di dunia. Manakala bahagian keempat adalah perintah untuk melakukan dakwah. Jadi kalau kita tengok bahagian pertama, Allah menyebut agar kita hidup dengan tujuan untuk melakukan amalan sesuatu pekerjaan dengan sebaik-baik perbuatan, dengan sebaik-baik kaedah, dengan sifat teliti, tidak gopoh-gapah. Sebab itu Allah menyebut ahsanu amala, mereka yang melakukan satu pekerjaan dengan sifat yang ahsan, yang mementingkan kualiti. Sebab tu Allah nak kita belajar di bahagian pertama ini, Allah nak kita belajar daripada cara Allah mentadbir langit dan bumi. Anda akan perasan, Allah cabar kita sebenarnya untuk tengok langit, ada kecacatan tak? Ada tafawut ke tidak? Ada di mana-mana kelemahan pada pentadbiran langit? So kalau begitulah kerja Allah. Takkan pekerjaan kamu adalah pekerjaan yang kamu mulakan, kamu tak buat sampai selesai, kamu tak lakukan dengan teliti, ataupun kamu buat tak ikut SOP. Sifat mukmin dalam pekerjaan adalah itqan. Ini bahagian pertama. Allah nak kita jadi khalifah yang menyebarkan berkat. Berkat ni bukanlah orang yang boleh menyebabkan doa mustajab, tetapi juga mereka yang ke mana jua dia pergi, dia sebarkan kebaikan. Sebab tu surah ini bermula dengan Allah menyebar luaskan kebaikan dengan kerajaan yang Allah ada. Tabaraka. Bahagian kedua menceritakan tentang implikasi buruk kepada mereka yang tak nak sebar kebaikan kepada orang lain. Maka bila mereka tak nak ikut tujuan hidup, maka Allah menyebut tentang perihal ahli neraka. Mereka yang di dunia dulu dalam perbuatan mereka tak pernah rasa menyesal, tak pernah buat muhasabah, tak pernah buat postmortem. Maka di akhirat Allah gambarkan mereka ini menyesal, tapi sudah tidak berguna. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak lagi berguna. Lau kunna nasma' au na'qil. Itu cerita tentang orang kafir yang diberikan azab di akhirat kelak. Tetapi mungkin satu orang akan berkata, itu cerita akhirat lah. Ya? Siapa berjaya, siapa gagal, kita takkan tahu. Saya di dunia hidup senang lenang je, tak ada pun tanda-tanda Tuhan murka. Kamu perlukan kepada bahagian ketiga. Bahagian ketiga, Allah paparkan kisah umat terdahulu. Bagaimana umat terdahulu ada yang diazab sejak daripada dunia lagi. Azab seperti yakhsifa bikumul ard, dibenam ke dalam bumi. Pernah menimpa Qarun. Azab hasiban, angin puting beliung, bawa batu kerikil, pernah kena pada kaum Sadam. Azab daripada burung-burung bawa turun batu-batu, itu pernah datang daripada at-tayr safatin wa yaqbidna. Jadi jangan rasa selesa sangat. Amintum, jangan rasa kamu punya tidur tu akan bangun balik, belum tentu kamu akan bangun balik. Di akhir sekali Allah menyebut di bahagian keempat agar kita melakukan perbuatan yang paling ahsan, iaitulah menyebarkan keberkatan Quran. Tadi Allah mulakan bahagian satu dengan kita kena beri manfaat dan beri berkat. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, kepada semua orang yang ada di sekeliling kita. Tapi di penghujung ini Allah nak Rasulullah dan kita semua melakukan perbuatan yang paling Allah cintai, menyebarkan daripada Al-Quran yang penuh dengan keberkatan. Maka anda akan temui dalam bahagian keempat ini ada 6 kali kul yang merumuskan surah Al-Mulk, dan pada masa sama kita kena belajar untuk menyebarkan walau satu ayat daripada Al-Quran. Barakallahu fikum.